Malaysia pasti negara yang kotor. Sebuah kisah prasangka dan kebenaran. Sekumpulan pelajar dari sekolah perempuan St. Clair's, sebuah institusi elit di London sedang gempar. Berita mengenai destinasi program pertukaran pelajar antarabangsa mereka baru sahaja diumumkan dan destinasi itu adalah Malaysia. Namun bukannya sorakan kegembiraan yang memenuhi ruang kelas, sebaliknya kedengaran keluhan berat dan penolakan yang keras. Dengar cerita Malaysia itu negara yang kotor, bisik seorang pelajar dengan wajah cemas. Kalau kita pergi ke sana, silap-silap kita boleh jatuh sakit. Ketakutan ini bukan muncul tanpa sebab. Ia berakar daripada pengalaman ngeri salah seorang rakan sekelas mereka, Emily, yang pernah menetap di sebuah negara Asia lain. Dengan berat hati dan langkah yang longlai, para pelajar gadis ini akhirnya berangkat ke Malaysia. Namun di sebuah tandas awam di tengah kepesatan Bukit Bintang, mereka bakal menyaksikan sesuatu yang akan menampar segala prasangka mereka. Apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita ikuti kisahnya. Di sekolah perempuan St. Clair's, para pelajar yang mengenakan uniform tradisi yang anggun belajar dengan tekun setiap hari. Kebanyakan mereka datang daripada keluarga bangsawan dan berpengaruh. Suatu hari apabila pihak sekolah mengumumkan bahawa destinasi pertukaran budaya tahun ini adalah Malaysia, suasana kelas berubah serta-merta. Malaysia? Bukankah itu negara yang sangat tidak bersih? Isabel bersuara lantang dari barisan hadapan. Isabel adalah pelajar cemerlang dengan ego yang tinggi, seorang tokoh yang disegani di sekolah itu. Kenapa mesti pergi ke tempat sebegitu, sambungnya. Rakan-rakannya yang lain mula menyokong menambah kekecohan. Bagaimana kalau kita keracunan makanan? Standar kebersihan mereka oke ke? Kenapa Asia? Pilihlah negara Eropah. Sekurang-kurangnya, bantahan mereka begitu kuat sebahagian besarnya kerana pengaruh, cerita Emily. Emily, anak seorang diplomat, pernah menghabiskan masa 2 tahun di China ketika kecil. Baginya, kenangan itu adalah satu mimpi ngeri. Emily menceritakan kejutan budaya yang dialaminya. Orang dewasa berebut tempat duduk di dalam bas, tanpa mempedulikan kanak-kanak kenderaan yang tidak berhenti, walaupun lampu isyarat merah dan bunyi orang meludah yang kedengaran di merata tempat. Jalan raya penuh dengan kesan ludah. Sampai sekarang saya meremang bulu roma kalau teringat cerita Emily dengan wajah pucat. Lebih mengejutkan adalah tahap moral di tempat awam yang rendah. Dia pernah melihat satu keluarga di restoran membuang sisa makanan terus ke lantai dan anak mereka memanjat meja dengan kasut, sementara ibu bapanya hanya ketawa dan mengambil gambar. Ia sungguh tidak masuk akal, tapi di sana itu perkara biasa, ujar Emily, matanya membayangkan ketakutan lama. Pengalaman Emily memberi impak besar kepada rakan-rakannya. Secara tidak sadar, mereka menyimpulkan, jika China begitu, Malaysia yang sama-sama di Asia pasti lebih kurang sama sahaja. Asia memang begitu budayanya. Isabel mengetuai rundingan dengan guru mereka. Cikgu, tak bolehkah tukar ke Itali atau Spanyol, negara yang lebih bersih dan selamat, rayunya. Namun keputusan sekolah adalah muktamad. Program kerjasama 7 hari dengan sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur telah diputuskan. Guru mereka memujuk dengan lembut, jangan simpan prasangka. Pergilah sendiri, lihat dan rasai pengalaman itu. Tetapi bagi Isabel dan rakan-rakannya, mereka mencebik dalam diam. Pergi pun buang masa sahaja. Hari keberangkatan semakin hampir dan kegelisahan memuncak. Tak tahu sama ada boleh tahan seminggu atau tidak, keluh mereka. Baju kita pasti akan rosak di tempat kotor begitu. Sehari sebelum berlepas, satu sesi taklimat diadakan. Para guru menayangkan slide yang menerangkan budaya Malaysia, tahap kebersihan sekolah yang akan dilawat dan keluarga angkat. Mereka diberitahu tentang fasiliti perubatan yang canggih dan bantuan penterjemah. Namun segala usaha guru seolah-olah sia-sia. Mereka kata Malaysia bersih itu cuma luaran untuk pelancong saja, kan, sindir Isabel dingin. Rakan-rakannya mengangguk setuju. Betul, Asia tetap Asia. Tak boleh guna standar Eropah. Apabila Emily menambah cerita tentang kain lap meja yang digunakan untuk mengelap lantai di negara yang pernah didudukinya, kelas menjadi riuh dengan rasa jijik. Prasangka terhadap Malaysia semakin menebal. Saya tak nak jejak kaki ke negara Asia sebegitu hari keberangkatan tiba. Di pintu pelepasan, keluhan pelajar St. Clair's jelas kedengaran. Namun sebaik sahaja mereka mendarat, mereka mula merasakan sesuatu yang ganjil. Melangkah keluar dari pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, pemandangan di hadapan mata mereka jauh berbeza daripada bayangan ngeri yang dicipta. Lantai lapangan terbang itu berkilau seperti marmar yang baru digilap. Udara di dalamnya segar dan nyaman, tiada sebarang bau kurang enak. Papan tanda arah sangat jelas dan teratur. Petugas lapangan terbang tersenyum mesra dan menyapa. Selamat datang dengan sopan setiap kali berselisih.
Di tempat tuntutan bagasi tiada siapa yang berebut. Semua orang beratur dengan tenang. Isabel terpinga-pinga. Nampak teratur juga ya. Namun dia cepat-cepat menggeleng menidakkan realiti. Ini kan lapangan terbang wajah negara. Mestilah mereka bersihkan untuk pelancong. Tunggulah bila masuk bandar nanti barulah nampak wajah sebenar. Rakan-rakannya mengangguk ragu-ragu. Betul, jangan tertipu. Keesokan harinya sebagai sebahagian daripada program Isabel dan rakan-rakannya diberi masa bebas untuk meneroka kawasan Bukit Bintang nadi kemeriahan Kuala Lumpur. Mereka turun di tengah-tengah kesibukan kota. Di persimpangan lintasan pejalan kaki yang sibuk mereka mengambil gambar kumpulan. Walaupun dikelilingi lautan manusia mereka terkejut melihat betapa teraturnya pergerakan orang ramai. Apabila bahu hampir bersentuhan orang tempatan akan mengangguk kecil atau tersenyum memohon maaf. Ramai orang tapi tak bising sangat pun gumam Elena. Dia sudah biasa dengan kekecohan di pusat bandar London. Jadi ketenangan dalam kesibukan di Kuala Lumpur ini terasa agak asing namun menyenangkan. Lebih mengejutkan kaki lima jalan raya sangat bersih. Tiada sampah sarap, tiada tin kosong atau puntung rokok di celah-celah pasu bunga hiasan. Isabel berjalan sambil mengerutkan dahi. Kenapa bersih sangat? Takkanlah ada tukang sapu setiap masa? Emily menunjuk ke arah satu sudut. Tengok tu tong sampah tak banyak pun tapi jalan tak kotor. Memang benar berbanding London tong sampah agak jarang namun tiada siapa membuang sampah merata-rata. Rasa curiga dan keliru mula bercambah di hati Isabel. Imej Asia, kotor yang dipegang teguh kini bertentangan dengan realiti di depan mata. Menjelang tengah hari rasa letih mula terasa dan panggilan alam mula mendesak. Mana tandas, tanya Isabel. Mereka menemui sebuah tandas awam di dalam sebuah kompleks beli belah. Berdekatan mungkin Pavilion atau Star Hill yang terkenal dengan kemewahannya. Namun langkah mereka terhenti di hadapan pintu tandas. Kata-kata Emily kembali menghantui. Tandas di Asia sangat menakutkan, kata Emily dulu. Tiada pintu, hanya dinding separuh, tiada tisu dan kotoran di mana-mana. Wajah Elena pucat. Mesti macam neraka di dalam tu. Tiada siapa berani masuk. Bayangan lantai lecak bau hancing dan ketiadaan tisu membelenggu fikiran mereka. Tetapi Isabel sudah tidak tahan. Kalau tunggu lagi basah seluar nanti, dengan nekat dia menolak pintu tandas itu. Rakan-rakannya menahan nafas, bersedia mendengar jeritan. Sebaliknya langkah Isabel kaku. Wah, apa yang keluar dari mulut Isabel bukanlah jeritan jijik tetapi kekaguman. Pemandangan di hadapannya sama sekali berbeza. Dia sudah bersedia untuk melihat tandas yang kotor dan berbau, tetapi dia disambut oleh ruang yang bersih, kering dan tenang. Lantainya berkilau mangkuk tandas putih bersih, dan cerminnya tiada satu pun kesan cap jari. Dinding dan lantai marmar itu kelihatan seperti di hotel 5 bintang. Lebih mengejutkan, terdapat tisu yang tersusun rapi dan bidet elektronik modern atau pipe air yang kemas. Ruang itu berbau harum dengan aroma serai wangi dan pandan mewujudkan suasana yang menenangkan. Isabel melangkah masuk dengan hati-hati. Ini mimpi, kebisik hatinya. Dia duduk di atas tempat duduk tandas dan terkejut ia hangat dan selesa. Mustahil tandas awam ada pemanas tempat duduk. Selesai urusan dia melihat sekeliling. Ada pengering tangan sabun yang penuh dan jadwal pembersihan yang ditanda rapi dengan nama petugas. Tempat ini dijaga setiap jam. Ke Isabel mendongak ke siling mengeluh perlahan. Kejutan ini bukan ketakutan, tetapi campuran rasa malu dan kagum. Apabila dia keluar rakan-rakannya menyerbu. Macam mana teruk kan? Bau busuk Isabel menggeleng dengan wajah kosong. Tak, langsung tak sama. Malah ia terlalu bersih sampai saya terkejut. Mungkin lebih bersih dari tandas rumah saya. Rakan-rakannya ternganga. Biar betul, tanya Elena. Betul, ada bau wangi, lantai berkilau, ada tisu tempat duduk pun bersih. Ketakutan saya tadi sia-sia. Mendengar ini Emily mengerutkan dahi sukar percaya. Di negara dulu tandasnya sangat kotor sampai saya trauma. Mungkin Malaysia dan negara itu adalah dua dunia yang berbeza, ujar Lydia perlahan. Isabel mengangguk. Masa di lapangan terbang saya fikir itu hanya lakonan. Tapi kalau tandas awam pun dijaga begini rapi, mungkin ini memang budaya mereka. Semua terdiam di tengah kesibukan Bukit Bintang. Label Asia tidak bersih yang mereka bina kini mula retak 1000. Saya nak tengok juga, kata Elena diikuti yang lain. Sekembalinya mereka, wajah mereka sama terkejut dan kagum. Bersih gila. Susah nak percaya tapi inilah realitinya, kata mereka. Emily tersenyum kelat. Kalau saya tak ada pengalaman buruk dulu mungkin saya tak akan rasa Malaysia ini luar biasa. Tapi ini lain. Isabel membalas lembut. Siapa sangka Malaysia begini, kita semua salah. Dengan pandangan baharu mereka mula memerhatikan sekeliling.
Orang ramai yang duduk di bangku sambil memegang sampah mereka sendiri, pekerja kafe yang mengelap meja dengan teliti, semuanya kini kelihatan berbeza. Isabel melihat pantulan dirinya di cermin bangunan seorang pelajar London yang bongkak kini berdiri kerdil di tengah kebersihan jalan raya Kuala Lumpur. Petang itu mereka melencong ke kawasan perumahan dan lorong belakang mencari wajah sebenar yang mungkin kotor. Namun keraguan mereka meleset lagi. Kawasan perumahan itu bersih, pasu bunga tersusun dan longkang tidak tersumbat. Penduduk yang membawa anjing bersiar-siar di kawasan tertentu atau beriadah tersenyum dan mengangguk. Kanak-kanak sekolah menyapa hello dengan ceria. Negara ini semuanya teratur, bisik Luisa yang selalunya tidak ambil peduli. Di sebuah kopitiam lama, walaupun kecil, mejanya bersih berkilat. Isabel mengangkat gelas kopi aisnya. Bawah gelas itu kering, tiada kesan lekit. Perkara sekecil ini pun mereka jaga. Kemudian mereka mencoba menaiki MRT laluan Kajang. Sekali lagi kejutan menanti. Stesen itu bersih tanpa secebis sampah. Penumpang beratur di belakang garisan kuning, menunggu tren dengan sabar. Tiada siapa memotong barisan, walaupun sedang leka dengan telepon pintar. Suasana di dalam tren sunyi dan menghormati orang lain. Hebatnya ketenangan ini, kata Emily. Isabel bersetuju. Di London orang pasti akan tolak-menolak. Di sini tiada siapa marah, semua ikut peraturan secara semula jadi. Mereka memeriksa tanda stesen MRT pula. Hasilnya sama, bersih, kering dan wangi. Ini bukan kebetulan. Ini budaya, tegas Isabel. Elena ketawa kecil. Rasa malu pula kita kutuk Malaysia sebelum datang. Malam itu mereka mencatat pengalaman di jurnal. Emily menulis satu ayat Malaysia, dan negara itu adalah dua negara yang berbeza. Hari ketiga Isabel menghabiskan masa bersama keluarga angkatnya. Ibu angkatnya membawa Isabel berjalan ke pasar pagi. Di jalanan kawasan perumahan Isabel ternampak dua orang kanak-kanak, seorang lelaki dan seorang perempuan sedang mengutip sampah dengan penyepit di tepi jalan. Apa yang kamu buat, tanya Isabel. Kanak-kanak itu tersenyum. Kutip sampah kakak. Seminggu sekali kami buat. Cikgu suruh ke mereka menggeleng. Taklah, kalau jalan bersihkan seronok, ini kan kawasan kita semua. Jawab mereka selamba seolah-olah itu tanggung jawab biasa. Isabel terpaku. Kanak-kanak ini membersihkan jalan atas kerelaan sendiri. Ibu angkatnya tersenyum. Di Malaysia kita ada semangat gotong royong. Kita diajar bahwa kebersihan tempat awam adalah tanggung jawab bersama, bukan tunggu tukang sapu saja. Isabel teringat seorang wanita di Bukit Bintang yang mengutip kertas jatuh dan menyimpannya di dalam beg. Kini dia faham itu adalah sebahagian daripada budaya yang berakar umbi. Saya rasa saya nak jadi macam budak-budak itu, bisik Isabel dalam perjalanan pulang. Malaysia bukan saja bersih pada jalan rayanya, tapi bersih pada hati rakyatnya. Malam kelima, satu majlis makan malam diadakan. Hidangan Malaysia seperti nasi lemak, satai, roti canai dan kuih teo goreng dihidangkan. Awalnya mereka ragu-ragu, tetapi selepas mencuba mereka jatuh cinta. Makanan Malaysia bukan sahaja cantik dipandang, tetapi kaya dengan rasa yang halus. Selepas makan, Isabel membantu ibu angkatnya mengemas. Dia bertanya soalan yang terbuku di hati. Kenapa Malaysia bersih sangat, Aunty? Ibu angkatnya menjawab tenang. Mungkin sebab kita fikirkan orang selepas kita. Kita tak mau orang lain rasa jijik sebab kita. Ia satu bentuk sedekah, juga memudahkan urusan orang lain. Jawaban itu menyentap tangkai hati Isabel. Kebersihan di sini bukan kerana takutkan undang-undang, tetapi kerana ihsan memikirkan keselesaan orang lain. Ia satu bentuk kelembutan budaya yang tidak wujud dalam kamus Isabel sebelum ini. Saya akan cuba amalkan sikap ini bila balik ke London nanti, janji Isabel pada dirinya sendiri. Hari terakhir tiba. Pagi di Kuala Lumpur terasa hening. Di dalam bas menuju ke Kelia, suasana berbeza berbanding semasa ketibaan. Tiada lagi rungutan. Isabel memandang keluar tingkap, melihat rakyat Malaysia memulakan hari mereka dengan teratur dan sopan. Malaysia negara yang sangat hebat, bisik Isabel. Emily di sebelahnya ketawa. Sebab kita pukul rata semua negara Asia kan? Maafkan saya Malaysia, awak memang luar biasa. Di dalam bas perbualan mereka penuh dengan rasa sayang. Nanti nak bawa mak ayah datang sini, nak makan satai lagi, nak belajar bahasa Melayu sikit. Di lapangan terbang perpisahan dengan keluarga angkat diiringi air mata. Isabel memeluk erat ibu angkatnya. Terima kasih Aunty, saya belajar banyak sangat. Dulu saya salah sangka, tapi sekarang saya dah jatuh cinta dengan Malaysia. Datanglah lagi pintu rumah. Kami sentiasa terbuka, balas ibu angkatnya dengan mata berkaca. Sebelum menaiki pesawat, mereka bergambar buat kali terakhir. Wajah-wajah yang dahulunya penuh kebencian kini berseri-seri dengan senyuman dan tangan menunjukkan isyarat peace.
pesawat berlepas meninggalkan bumi Malaysia yang hijau. Isabel melambai ke arah tingkap. Maafkan saya sebab panggil awak negara kotor. Malaysia bukan saja bersih, tapi memiliki jiwa yang sangat indah. Dan ketika itu Isabel tahu, bukan sahaja pandangannya terhadap dunia yang berubah, tetapi dirinya sendiri telah bertukar menjadi manusia yang lebih baik. Bagaimana pendapat Anda? Kisah ini membuktikan bahwa prasangka hanya menutup mata kita daripada melihat keindahan sebenar. Jangan lupa tinggalkan komen Anda di bawah. Terima kasih kerana membaca sehingga tamat. Jumpa lagi dalam kisah seterusnya.